Bukan sahaja orang yang asal daripada Asia, tetapi orang asal Amerika, kulit putih Amerika, yang ramai memeluk Islam satu persatu. Sebab sekarang dunia tidak ada persepadan. Kuliah yang diberikan di Kuala Lumpur dapat disaksikan mereka. Itulah pentingnya tuan-tuan, kawan-kawan media kita bagi kita. Usaha kita sekarang adalah dunia tak persepadan. Kita harus ambil peluang ini. Kita beat the system. Sebab kita umat Islam tidak dapat setanding dengan mereka, tetapi kita beat the system. Kita ada media yang kecil dan tersebar luas. Oleh sebab itu kita lihat Islam dapat dicapai oleh seluruh dunia. Dan sukar untuk kita katakan ada kawasan yang Islam belum sampai. Sukar untuk kita katakan demikian. Waktu yang penting ialah Raja Charles. Raja Charles dibenci oleh seluruh orang England sekarang. Mereka telah mengatakan bahawa Raja Charles tak layak menjadi raja kami. Sebab apa? Sebab sikap lunak Charles kepada Islam. Itu sebab mereka bangkit untuk menafikan Charles ketiga menjadi raja mereka. Dan mereka sekarang masih membantah. Tak pernah orang England membantah raja mereka, kecuali Charles yang ketiga. Sebab Charles sangat rapat dengan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Tuan Imam yang saya muliakan, Tuan Musi, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Malam ini alhamdulillah kita kali kedua rupanya dalam bulan ini saya diminta untuk kuliah. Dan saya buat tajuk istiqlal saya untuk membawa tajuk Islam bersinar di ufuk barat. Dan apakah saya masukkan dengan tajuk ini? Sebelum itu marilah kita lihat, kita mulakan dengan ayat surah Al-Fatih. A'udzu minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhiru 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Surah An-Nasr. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dan agama ini bakal mengatasi segala agama seluruhnya, dan cukup Allah sebagai saksi. Dan untuk penyaksian perkembangan Islam yang sangat cepat di barat dan timur juga, kita lihat selepas kita merayakan Idul Fitri. Idul Fitri ialah simbol kemenangan umat Islam yang kita ulang setiap tahun dalam konteks kemenangan di atas tentera Al-Ahzab. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dan Allah menepati janjinya, dan Allah mengalahkan tentera Ahzab sendirinya. Dan itulah yang kita lakukan dan kita jadikan sebagai, kita lihat pada bulan Ramadan dan bulan Syawal pas, menyambut hari raya yang cukup meriah di seluruh dunia. Dan inilah kita lihat bagaimanakah Islam bertapak di seluruh dunia dan kita bertakbir. Takbir kemenangan. Mengulang kembali peristiwa zaman baginda Rasulullah ketika baginda menghadapi tentera Ahzab. Dan sekarang kita juga masih menghadapi tentera Ahzab moden yang juga dalam ciri yang sama. Al-Kufran wal Mutahidah, orang kafir boleh bersatu untuk menentang Islam. Dan dalam konteks ini Allah berjanji untuk memberikan kemenangan kepada hambanya. Sebagaimana kita baca, Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dan Allah menolong hambanya. Wa azza jundah, dan Allah memberikan kemuliaan kepada tenteranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah menghancurkan tentera Ahzab dengan sendirinya. Tidak ada orang lain yang bersekutu untuk mengalahkannya. Dan kita lihat, inilah suasana di Turki. Ketika menyambut hari raya, umat Islam bersolat di luar masjid, kecuali Malaysia. Seluruh dunia, ketika menyambut hari raya, kita bersolat di luar masjid. Hujan ataupun tidak hujan, sejuk atau panas, disyariatkan syiar Islam ialah menunaikan solat Idul Fitri, Idul Adha di luar masjid. Tetapi kita di Malaysia barangkali kerana hujan dan juga cuaca yang tidak menentu, tradisinya kita lakukan di dalam masjid. Tetapi kita lihat di seluruh dunia. Di Indonesia juga, saya pernah pergi ke Yogyakarta, di tepi masjid gedang mereka, masjid besar Yogyakarta. Mereka ada satu tanah lapang dan di situlah mereka bersolat Idul Adha. Ketika saya sampai Idul Adha, mereka bersolat meninggalkan masjid dan solat di tempat taman lapang. Dan inilah syiar Islam. Untuk menunjukkan bahawa Islam sedang berkembang, dan inilah yang menggemparkan orang bukan Islam. Rasulullah dan para sahabat juga solat di luar Masjid Nabawi ketika menyambut Idul Fitri, Idul Adha, dan kita lihat inilah di India juga. Mereka menyambut bukan dalam masjid, masjid kosong.
Dan di luar masjid itulah yang dilakukan solat Aidil Fitri yang kita saksikan pada bulan lepas. Begitu juga kita lihat di Pakistan, ribuan umat Islam bersolat menyambut kemenangan. Kemenangan Ramadan dan kemenangan yang kita simbolkan dengan kemenangan atas tentera Ahzab yang kita lakukan setiap musim Hari Raya Aidil Fitri. Begitu juga kita lihat di seluruh dunia, umat Islam semuanya bersolat di luar masjid. Dan kita di Malaysia barangkali belum menjadi tradisi untuk kita bersolat di luar masjid. Kononnya kita tidak ada tempat yang sesuai. Sedangkan kita ada padang bola sepak yang luas untuk menyediakan riadah, dan sekiranya ini tradisi kita di seluruh dunia, maka itulah yang harus kita lakukan. Dan mari kita tengok, inilah di Mesir. Di Mesir juga mereka meninggalkan masjid di belakangnya dan mereka bersolat di luar masjid. Hari raya ialah untuk kita sampaikan syiar kita kepada masyarakat bukan Islam. Dan ini satu syiar yang sangat indah, menggambarkan kemenangan Islam yang kita sambut setiap tahun. Begitu juga di Moskow. Moskow, umat Islam telah muncul dengan itu ramai. Ketika zaman Soviet Union, kita dapati bahawa di Moskow ataupun di Soviet Union, umat Islam ditekan, masjid diruntuh, umat Islam dibunuh. Dan tiba-tiba apabila pertukaran pemimpin terkini selepas zaman Rusia, Presiden mereka Putin masih lagi membunuh umat Islam di Chechnya. Tetapi 10 tahun lepas, mereka telah mengadakan satu dasar yang berbeza. Sebab mereka perlukan sokongan untuk menentang tentera NATO dan seluruh negara Eropah di Ukraine, menyebabkan dasar mereka telah berubah. Akibatnya dalam masa 10 tahun saja kita lihat umat Islam menyambut Aidil Fitri di Moskow sangat-sangat luar biasa. Inilah pandangan Masjid Moskow. Dan umat Islam juga bersolat di luar daripada masjid, di Moskow ataupun di mana saja, kecuali negara kita, hanya kita lakukan dalam masjid. Tetapi selain daripada Malaysia, semuanya di luar masjid. Inilah pemandangan di Moskow. Di Masjid Biru, tuan-tuan, kita lihat Masjid Biru Moskow ataupun Masjid Biru di Saint Petersburg juga soalnya hampir sama. Umat Islam entah daripada mana, dan mengikut statistik yang terbaru, umat Islam di Rusia sudah mencapai 35 juta umat Islam. Dan Malaysia hanyalah 16 juta, Rusia mempunyai 35 juta umat Islam. Itu sebab NATO harus hancurkan Rusia secepat mungkin. Sebab dalam kajian strategi mereka bahawa kekuatan Islam akan muncul daripada Rusia. Bukan daripada Arab, bukan daripada Asia Tenggara, tetapi Rusia menjadi force Islam terbesar akan datang. Dalam masa 30 tahun, 50 tahun akan datang, Rusia lah pembawa obor Islam. Dan itulah yang disebut oleh Pakatan Barat. Dan mereka harus hancurkan Rusia cepat mungkin. Mereka masuki Ukraine dan mereka kecundang di Ukraine. Amerika, NATO kecundang di Ukraine. 300 tentera mereka, ketua tentera Amerika, NATO, Ukraine telah mereka bersembunyi di bawah tanah. Dan supersonik Rusia telah masuk dan membunuh 300 jeneral Amerika, NATO, dan mereka telah kalah sekarang. Rusia telah merayakan kemenangan di Ukraine, tetapi di Malaysia tuan-tuan jangan harap untuk dengar berita ini. Sebab tuan-tuan hanyalah mengikuti CNN tidak akan menyatakan kekalahan mereka. Dan apabila mereka kalah di Ukraine, mereka cuba masuk Sweden kerana Sweden bersepadan dengan Rusia. Tujuannya adalah untuk hancurkan Islam di Rusia. Itulah tujuannya. Sedang kita lihat di Rusia, umat Islam telah muncul entah daripada mana. Dan jalan-jalan raya, bukan jalan raya, lebuh raya terpaksa ditutup di Rusia. Umat Islam telah muncul dengan betul ramai. Dan force Islam dikatakan 50 tahun akan datang daripada sini. Inilah untuk kita renungi. Ketika di Asia Tenggara, statistik mengatakan mereka murtad begitu ramai. Indonesia dikatakan mereka murtad 1 tahun 1 juta orang. Alhamdulillah. Allah gantikan dengan tempat yang tidak pernah ada Islam. Ataupun tempat yang dihancurkan Islam oleh kerajaan Bolshevik, tiba-tiba umat Islam telah muncul di Rusia dan mereka sedia untuk berjuang. Inilah pemuda-pemuda Rusia yang muncul entah daripada mana. Selepas dalam masa 10 tahun saja dasar kerajaan berubah, kita lihat kemunculan umat Islam di Rusia sangat luar biasa, dan inilah ditakuti oleh negara NATO. Tuan-tuan,
Ini ialah di Square di London. Di London, tuan-tuan, kita lihat telah berubah menjadi kota Islam. Seolah-olah. Idul Fitri di Trafalgar Square, tuan-tuan yang pernah pergi ke Trafalgar Square, penuh dengan umat Islam menunaikan solat Idul Fitri tanpa dirancang. Tanpa dirancang, di mana saja mereka sama ada di Eropah atau di Rusia, mereka tinggalkan masjid hari raya. Mereka cari tanah lapang dan di depan Trafalgar Square ialah tempat yang sesuai untuk mereka tunjukkan syiar Islam. Dan di situ, ini Datuk Bandar London, tuan-tuan. Datuk Bandar London adalah seorang Islam. Menunjukkan bahawa London sekarang bukan London lama. Dan pemenang ini menunjukkan bahawa solat Idul Fitri dilakukan tempat terbuka. Ini di Eropah. Tak silap saya di Manchester, juga di Tengah Padang, untuk menunjukkan syiar Islam. Walaupun memang masjid tidak mencukupi di United Kingdom, tetapi mereka memang memilih tempat lapang. Dan melihat perkara ini, Barat dapat menganalisis bahawa Islam sedang berkembang dengan cepat. Agama yang paling cepat berkembang. Gereja ditinggalkan, gereja ditukar menjadi masjid, dan pelajar-pelajar kita di luar negara berpakat dengan hartawan daripada Kuwait ataupun daripada Qatar membeli masjid satu demi satu. Gereja ditutup dan masjid menggantikan gereja, dan itulah suasana yang sedang kita lihat di dunia. Ini juga di kawasan di Birmingham, tak salah saya. Suasana yang hampir sama. Mereka cari tempat yang lapang dan mereka solat. Ini ialah syiar Islam. Rasulullah juga mengajar para sahabat untuk keluar daripada Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan tuan-tuan pergi ke masjid ke Madinah. Ada kita panggil Masjid Abu Bakar di tepi Masjid Nabawi. Asalnya disitulah tempat solat Idul Fitri yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan inilah yang dilakukan oleh setiap umat Islam datang sepanjang zaman, kecuali kita Malaysia. Kita tidak akan keluar masjid, solat hanya dalam masjid. Ini ialah gambaran di Barat. Mereka solat apabila tidak ada lagi taman lapang, jalan raya disekat. Polis mereka sekat jalan raya untuk berikan ruang umat Islam bersolat Idul Fitri. Dan ini menggambarkan sesuatu yang luar biasa telah berlaku di Barat. Mari kita lihat sebagai simbol kemenangan Islam. Dan polis Amerika terpaksa berjaga di jalan raya untuk memberikan ruang umat Islam keluar bersolat Idul Fitri yang kita saksikan bulan lepas. Walau macam mana pun, berita ini barangkali tidak disebarkan seluruh dunia. Yang kita dapat berita ini daripada kawan kita yang menyaksikan secara langsung apakah yang berlaku di Amerika, apakah yang berlaku di Eropah, apa yang berlaku di Moskow dan lain-lain tempat. Kalau berlaku seperti ini di India ataupun di Bangladesh, di Malaysia kita tidak heran sebab memang kita dengar sebagai negara Islam. Tetapi negara yang memusuhi Islam kononnya, dan negara seperti ini telah berubah watak wajah ketika menyambut hari Idul Fitri. Ini ialah secara tiba-tiba. Ada satu kawasan yang kosong, seorang pemuda bangun baca khutbah, yang lain ikut dan solat. Begitu juga solat Jumaat. Solat Jumaat di depan Westminster di London. Tempat Parlimen London. Ada tempat kosong sedikit. Ada seorang pemuda bangun baca khutbah penuh dan solat Jumaat dilakukan depan Parlimen British. Parlimen British menyaksikan umat Islam solat tanpa ada dirancang. White House. Bangunan White House tuan-tuan di Amerika. Ada tanah lapang yang luas. Tuan-tuan yang pernah pergi situ ada tanah lapang yang luas. Situ juga pada hari Idul Fitri, mereka seorang baca khutbah, yang lain ikut. Mereka solat dan lepas solat mereka baca khutbah. Bersorai dan menggambarkan sesuatu yang tidak pernah kita saksikan sebelum ini. Islam muncul di Barat. Di Timur, Allah berikan kepada kita Islam lebih awal. Tetapi sebahagian daripada muda kita tidak merasakan kemanisan Islam. Mereka meninggalkan Islam. Alhamdulillah. Allah gantikan dengan pemuda-pemuda di Barat. Dan kekuatan Islam tertumpu kepada Barat dan juga di Rusia. Dan barangkali apabila kita tidak merasakan kemanisan Islam, Islam akan menang sebagai janji Allah tadi. Sama ada kita bersama Islam atau kita tidak bersama Islam akan menang. Sama ada kita bersama Islam atau kita tidak bersama Islam, Islam akan menang. Allah janji tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyazhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allah janji Islam akan mengatasi seluruh agama dunia. Kulli wa kafa billahi shahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Tuan-tuan yang hormati. Ini juga pemandangan yang hampir sama. Selepas mereka bersolat, mereka berbincang, mereka kenal mengenali antara sama lain. Dan berbagai bangsa yang menyaksikan kebangkitan Islam di negara bukan negara Islam.
Muslimat tidak ketinggalan. Ini pemandangan di Manchester. Ada sedikit tanah kosong, sedikit saja tanah kosong dan penuh dengan muslimat. Dan itulah suasana yang sedang berlaku. Kita lihat juga mereka mengadakan makanan-makanan pada hari raya dan mereka berkongsi makanan sama seperti kita di Malaysia. Menyatakan kesyukuran, kemenangan, persaudaraan, kesatuan dan umat Islam tidak pernah disepadan oleh geografi. Kita satu ummah, satu akidah, satu agama, tidak pernah disepadan oleh geografi. Satu masa di Asia Tenggara, kita satu negara, satu ummah. Tapi sayang bila penjajah datang, mereka telah pecahkan kita menjadi Malaysia, Indonesia, Filipina dan lain-lain. Kita dulu semuanya kita lihat satu negara, satu ummah, satu akidah dan kita tidak pernah dipisahkan. Orang Jawa datang ke Tanah Melayu, maksudnya mereka pulang ke kampung mereka, bukan peralihan. Orang Tanah Melayu pergi ke Makassar, maksudnya mereka balik ke sebahagian pada negara mereka sendiri, tidak peralihan. Itulah konsep yang kita bina. Islam tidak pernah ada sempadan geografi. Kita lihat makanan kita di Malaysia juga tidak kurang hebat. Masing-masing mempamerkan kesyukuran, kemenangan. Dan itulah yang kita rayakan setiap tahun. Kanak-kanak ini gambar di Manchester. Mereka juga turut bergembira dengan keluarga mereka. Dan itu satu daripada suasana yang kita dapat saksikan di negara bukan Islam. Kita pergi ke Amerika. Kita pergi ke Amerika dan kita pergi lebih awal. Kita pergi pada bulan puasa. Apakah yang berlaku di Amerika? Satu perkara yang tidak pernah kita jangkakan. Iaitu di Times Square. Tuan tahu, Times Square di New York ialah tempat yang paling strategik. Di situlah happening, tempat-tempat yang berlaku, apa yang penting berlaku di situ. Sekarang di situ menjadi pasar Ramadan. Di tengah kota New York, di Times Square, solat tarawih diadakan di situ. Tak pernah berlaku di Amerika. Amerika yang menjajah seluruh dunia. Mereka ada bangsa bersatu, mereka ada kuasa veto, mereka menjajah seluruh dunia. Mereka menghancurkan Vietnam, mereka menghancurkan Iraq, mereka menghancurkan Afghanistan. Sedangkan mereka lupa negara mereka sendiri. Mereka lupa negara mereka sendiri di Times Square, tempat yang paling strategik di New York. Tuan-tuan yang pernah sampai ke New York, di sini adalah tempat bisnes, tempat perbincangan tentang ekonomi dan sebagainya. Telah menjadi tempat solat tarawih. Times Square, solat tarawih first ever peristiwa solat tarawih diadakan di Times Square. Dan ada iftar, mereka solat tarawih, berkenal-kenalan dan berpisah. Malam esok datang lagi. Sebulan mereka berpesta, pesta yang cukup indah. Bulan Ramadan adalah bulan pesta ibadah dan ditunjukkan di kota New York. Dan kalau kota New York telah ditawan demikian, maka tempat lain tidak terkecuali. Kita lihat ini suasana di Times Square. Tuan-tuan yang pernah tambah Times Square, ini tempat yang sangat sibuk. Kereta yang penuh di sini. Ditutup oleh polis Amerika. Memberi ruang kepada Islam untuk solat tarawih. Dan kita tidak ada masjid yang mencukupi di New York. Di Washington kita tak cukup masjid. Kita sedang membina masjid yang besar tetapi belum siap. Dan tempat yang terbuka termasuk jalan raya digunakan untuk solat tarawih. Di Malaysia ramai masjid. Hari-hari pertama. Hari-hari terakhir semakin kurang. Tetapi di sana semakin menghampiri 1 Syawal semakin ramai. Ini tuan-tuan kita lihat. Di New York kita lihat umat Islam sedang membina sebuah pusat Islam termasuk masjid yang seluas 6,000 kaki persegi dan dipanggil Muslim Center New York Muslim Center. Dan sudah masa saya ambil gambar ini 81% siap, tetapi masih memerlukan barangkali sekarang sudah siap, wallahualam. Tetapi gambar ini saya ambil sebelum puasa lagi, menunjukkan bahawa sesuatu yang tak pernah berlaku di bumi angkasa. Mereka menjajah negara Islam, mereka meruntuhkan negara Islam, tetapi mereka lupa negara mereka sendiri. Itulah yang sedang berlaku. Ini yang saya masukkan tadi. Ini bukan solat Idul Fitri, tetapi solat Jumaat. Di depan White House Amerika ada tempat lapang. Satu lapang. Dan di situ seorang baca khutbah hari Jumaat, yang lain ikut entah datang di mana-mana. Mereka sudah bersedia hari Jumaat mesti ada solat Jumaat di situ. Di depan White House, jantung pemerintahan Amerika telah dipenuhi masalah. Apakah yang kita nak sebut lagi?
Allah telah janjikan bahawa Islam akan mengatasi segala agama. Kita ambil iktibar negara yang superpower menghancurkan negara umat Islam, tetapi mereka lupa perancangan Allah di luar perjalanan mereka. Mereka menghancurkan negara umat Islam daripada Morocco, Libya, mereka masuk ke Syria, mereka masuk ke Iraq, mereka masuk ke Afghanistan. Mereka hancurkan seluruh negara Islam, sedangkan negara mereka lupa Islam sedang berkembang di jantung pusat pemerintahan mereka sendiri. Tuan-tuan, inilah sebagai proyeksi perkembangan Islam yang berlaku di US. Dan dijangkakan pada ini data lama. Data yang baru lebih menunjukkan bahawa pertambahan tak dapat disekat-sekat lagi di negara yang demikian. Bukan sahaja orang yang asal daripada Asia, tetapi orang asal Amerika, kulit putih Amerika, yang ramai memeluk Islam satu persatu, sebab sekarang dunia tidak ada persepadan. Kuliah yang diberikan di Kuala Lumpur dapat disaksikan oleh mereka. Itulah pentingnya, tuan-tuan, kawan media kita, bagi kita. Usaha kita sekarang adalah dunia tanpa sepadan. Kita harus ambil peluang ini. Kita beat the system. Sebab kita umat Islam tidak dapat standing dengan mereka, tetapi kita beat the system. Kita ada media yang kecil dan tersebar luas. Oleh sebab itu, kita lihat Islam dapat dicapai oleh seluruh dunia. Dan sukar untuk kita katakan ada kawasan yang Islam belum sampai. Sukar untuk kita katakan demikian. Dalam konteks ini bakal Presiden Amerika. Dia ahli Kongres Minnesota. Dan tiba-tiba dia meluk Islam. Dan dijangkakan satu masa sekiranya dia ada peluang dan dia masih muda, dia meluk. Dan Ellison ini yang Islam pertama yang dipilih ke Kongres. Lepas Kongres ini ada peluang untuk pertandingan jawatan. Dan mereka jangkakan Keith Morris Ellison ini yang baru saja meluk Islam, lahirnya tahun 1993, masih muda lagi, punya ruang yang luas untuk menjadi pemimpin. Kalau tidak presiden pun dia menjadi senator dan sebagainya. Dan itulah di antara perkembangan, walaupun mereka menekan umat Islam, tetapi Kongres mereka sendiri satu demi satu meluk Islam. Dan inilah yang berlaku negara angkasa. Tuan-tuan, penasihat Presiden Obama yang bernamanya Clarence C. Ellis namanya, lahir tahun 46, agak tua, yang menjadi penasihat Presiden juga telah meluk Islam. Tetapi mereka tidak menghebahkan perkara seperti ini. Di dalam Kongres mereka sendiri, di Dewan Presiden mereka sendiri, seorang demi seorang, walaupun tidak diisytiharkan oleh mereka. Dan kita lihat, ini ialah seorang padri yang tugasnya adalah untuk menghancurkan Islam. Tiba-tiba dia pergi ke Arab Saudi kerana ada satu sebab. Dia dianggap bahawa orang Islam ini ganas, temu bukan Islam akan dibunuhnya. Tiba-tiba apabila dia sampai ke Saudi, orang Saudi menyambutnya dengan penuh sebagai tetamu terhormat. Dan dia kata, bagaimanakah kamu boleh hormati saya? Sebab saya bukan Islam. Sebab di Amerika diberitahu setiap orang bukan Islam akan dibunuh oleh Islam. Lebih lagi di Arab Saudi. Itu digambarkan dalam televisyen mereka. Dan sejak dia diberikan layanan di Mekah atau bukan di Riyadh, hatinya berubah sama sekali. Dan apabila dia kenal Al-Quran, dan dia menangis. Dan dia adalah antara pemimpin Kristian yang besar. Dan sekarang dia menjadi pendakwah. Inilah kita lihat di antara contoh untuk menggambarkan kenapakah terdapat manusia ramainya di lorong-lorong di New York, di kawasan-kawasan yang mereka sambut Hari Aidilfitri, menggambarkan sesuatu yang tidak dinyatakan secara jelas dalam media mereka. Amerika menghantar tentera mereka untuk hancurkan Vietnam. Mereka sebut Vietnam ialah negara yang harus dihancurkan. Bila sampai di Vietnam, mereka berkawan dengan orang Vietnam. Mereka berkawan dengan Vietnam. Orang Vietnam tidak menunjukkan sedikit perpuluhan kepada tentera mereka. Apabila tentera Amerika dihantar ke Vietnam, mereka tidak menentang Vietcong. Amerika upah Vietcong bunuh tentera Amerika. Tengok sekali lagi. Presiden Johnson mengupah Vietcong bunuh sebahagian tentera Amerika. Bila dibunuh sekarang, okey, mereka jahat. Tetapi mereka yang balik melaporkan bahawa kita ditipu. Tentera Amerika yang berkhidmat di Amerika, seorang daripadanya, guru saya, menceritakan apa yang berlaku kepada mereka. Mereka ditipu hidup-hidup. Mereka dihantar ke Iraq. Mereka mengatakan Iraq lah ada mempunyai senjata yang pemusnah. Mereka pergi tidak ada apa-apa.
dan mereka balik memeluk Islam. Sebahagian daripada mereka, tentera Amerika memeluk Islam. Dan ini perkara yang mereka tidak laporkan. Dan tuan-tuan, satu contoh. Tentera mereka yang bernama Richard McKinney, dia asalnya ditugaskan untuk menghancurkan masjid di New York. Tetapi akhirnya dia menjadi pendakwah di Amerika. Bagaimanakah dia bersikap musuh, tetapi sebab dia digambarkan Islam adalah ganas. Islam akan membunuh siapa saja yang mereka temui. Itu yang digambarkan. Jadi dia sebelum Islam membunuh, dia pergi nak bunuh Islam dulu. Nak bunuh imam di masjid. Tiba-tiba dia disambut dengan penuh mesra oleh imam. Macam mana saya diberitahu kamu nak bunuh saya? Bercakap dan berborak panjang dan dia meluk Islam. Allah berikan hidayah. Dan itulah di antara kisah-kisah bagaimanakah kita lihat perkembangan Islam yang sangat kuat, cepat berlaku. Penjara. Penjara ialah medan dakwah yang besar di Amerika. Di antara penjahat-penjahat ataupun gangster yang masuk ke penjara. Sebab Amerika mengetahui apabila mereka ada agama, mereka tidak keluar menjadi gangster lagi. Jadi mereka masukkan orang Kristian, orang pendakwah Islam ke dalam penjara. Dan yang Islam inilah yang menarik hati dan orang penjara mulut Islam seorang demi seorang. Termasuklah Mike Tyson. Mike Tyson mengenali Islam dalam penjara. Ini yang berlaku di Amerika. Kita lihat tokoh yang garang ini menjadi hatinya lembut bila bertemu Islam. Bila dia pergi ke Mekah, dia berdiri di depan Kaabah, air mata bercucuran. Dia menggambarkan ketika sebelum Islamnya, dia melihat Islam dengan penuh ganas. Tetapi apabila Allah berikan hidayah, perasaannya berubah sama sekali. Dan inilah yang sedang berlaku, yang tidak dilaporkan oleh media, termasuk media kita. Tuan-tuan yang semati, mengikut kajian Pew Research Center, mereka mengatakan sekarang pada tahun 2017 PAS ada 3.45 million Islam dan mereka jangkakan 8.1 million pada tahun 2060. Tetapi ini jangkaan yang resmi. Yang tak resmi jauh lebih tinggi daripada yang resmi. Sebab sebahagian mereka tidak laporkan Islam pada awalnya. Janji Allah tetap benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Dan Islam akan free will, akan mengatasi segala agama, ala dini kullih. Seluruh agama akan diatasi oleh Islam. Wa kabilah syahidah, dan cukup Allah menjadi saksi. Kita lihat di England, penjajah yang menjajah kita selama begitu lama. Dan mereka menjajah negara-negara Islam di Mesir, negara Arab, negara kita. Tapi mereka lupa negara mereka sendiri. Dan kita lihat di kawasan yang disebut sebagai Piccadilly Circus. Tonton pergi, ada stesen YouTube tube di situ. Sangat terkenal. Sama seperti di Times Square di New York. Telah menjadi pesta Ramadan, tempat solat Ramadan, tempat pasar Ramadan, tempat lampu disias seperti negara Arab. Buat pertama kali, Piccadilly Circus dihias dengan lampu menyambut Ramadan yang lepas. 2 bulan lepas, mereka menyaksikan lampu berkelipan untuk merayakan festival Ramadan disambut di tengah kota London, tempat yang paling strategik. Satu lagi ialah di depan Trafalgar Square. Inilah satu perkembangan yang tidak berlaku sebelum ini. Dan kita lihat pelancong-pelancong Islam lokal Islam. Ketika bulan Ramadan di London, mereka lihat seperti negara Arab. Mereka lihat London, Amerika ketika bulan Ramadan seperti di Kahirah. Pesta ibadah. Negara kita juga pesta yang banyak ialah pesta pasar Ramadan. Tetapi di sini pesta Ramadan sendiri. Pesta ibadah, dan mereka solat tarawih dan bersama dengan datuk bandar mereka. Datuk bandar mereka bersama dengan meraihkan pesta Ramadan. Ini datuk bandar mereka. Yang gambar itu ialah gambar datuk bandar. London, datuk bandar dia ialah Muslim. Menggambarkan sesuatu. Menggambarkan London, datuk bandarnya adalah Muslim. Dan ini dia. Datuk bandar London namanya Sadiq Khan. Dan dia adalah menyediakan khemah-khemah buka puasa di seluruh kawasan di London. Termasuk tempat yang strategik, Royal Albert Hall. Royal Albert Hall ini tempat persembahan konsert dan sebagainya. Dijadikan tempat buka puasa, tuan-tuan. Sebab datuk bandarnya ialah seorang Muslim. Ada pembantu-pembantu, ada sukarelawan para pelajar kita yang belajar di London, di Manchester, di Birmingham. Mereka berkumpul di London dan
menyediakan tempat berbuka puasa. Selepas itu mereka solat dan solat tarawih, kemudian mereka balik. Malam esok mereka datang lagi. Yang sponsornya ialah orang ini, tuan-tuan. Namanya Asif Aziz Foundation ataupun The Aziz Foundation namanya. Orang kaya yang sangat pemurah, kenal orangnya. Dialah yang banyak membantu Datuk Bandar untuk menyediakan buka puasa di London pada bulan Ramadan lepas. Dan kita tak kenal dia, tapi dia banyak memberikan bantuan scholarship kepada pelajar Islam di seluruh dunia. Dan apakah bisnes dia, saya tak pasti, tetapi dialah seorang hartawan yang pemurah. Dan tuan-tuan, alangkah kita memerlukan hartawan-hartawan seperti ini seluruh dunia, termasuk negara kita. Dan cuba tengok dalam Muslim, 500 Muslim, World 500 most influential Muslims, dia termasuk seorang. Termasuk Asif Aziz ini, tuan-tuan boleh lihat latar belakang dia. Bagaimanakah jutawan ataupun hartawan yang mulia ini menjadikan London dan pusat-pusat kota besar di Eropah tempat dia berkhidmat untuk Islam. Nampaknya selamba aja orangnya, tapi jiwanya sangat bersih. Tuan-tuan yang saya mati, Chelsea ialah pasukan bola sepak. Mereka ada stadium, tuan-tuan pernah pergi Chelsea, peminat bola sepak, mereka adakan pesta buka puasa Islam dan buka Islam di Chelsea Football Club. Chelsea yang simbol mereka baju biru, mereka adakan pesta buka puasa Islam bukan Islam. Sebab di antara pemain bola sepak mereka ada yang Muslim. Dan bagaimanakah pengurus mereka bukan Islam menyediakan buka puasa di stadium Chelsea, buat pertama kali dalam sejarah England. Ini mereka sedang buka puasa, tuan-tuan. Pemain bola sepak dan bukan pemain bola sepak, keluarga mereka datang buka puasa di Chelsea yang tak pernah berlaku sebelum ini. Tentu ada sebab yang besar. Tidak mungkin kalaulah kekuatan Islam lemah, tidak mungkin dapat menganjurkan buka puasa yang semikian di tempat yang strategik. Dan ini pemain Chelsea. Cuba tengok di antara mereka apakah yang manakah Islam. Tetapi yang sedikit inilah yang mempengaruhi pengurus mereka untuk mengadakan buka puasa iftar di stadium mereka. Dan pengurus mereka dan di antara pemain terbaik Eropah, seorangnya adalah daripada Chelsea yang nombor berapa tu? 89.4 dia punya ranking di Eropah. Rupa-rupanya kita sangka bahawa pengurus Chelsea ialah Abramovich ni. Tetapi dia telah jual kepada pemilik baru iaitu Todd Bowley. Tuan-tuan boleh saya sebut nama tak tepat saja. Dialah yang menganjurkan buka puasa, tuan. Ketika Abramovich seorang Muslim tidak pernah ada buka puasa. Tetapi bila bukan Islam yang pakai spek itu mengambil alih, dia mengadakan buka puasa. Dan siapakah di belakangnya belum kita tahu. Kita tidak kenal siapakah yang buka puasa, tetapi Chelsea telah muncul sebagai kelab bola sepak pertama yang menganjurkan buka puasa di London, tuan-tuan. Ini Royal Albert Hall, terkenal. Kalau ada persembahan, ada orkestra, di sini tempatnya. Saya pernah kunjungi itu masa saya belajar dulu. Di sini tempat yang sangat istimewa. Tempat persembahan yang sangat istimewa. Sekarang telah jadi tempat buka puasa. Tempat telah menjadi tempat buka puasa. Ini menggambarkan sesuatu yang berlaku di negara UK yang merupakan bekas penjajah kita. Dan kita lihat suasana sama ada masjid ataupun di mana-mana. Buka puasa pada bulan Ramadan, satu peristiwa yang besar. Ada mereka yang menyediakan iftar dan nasi-nasi yang sangat-sangat berselera. Inilah juadah buka puasa yang disediakan oleh Aziz Foundation tadi, dikendalikan oleh Datuk Bandar dan pelajar-pelajar Malaysia. Ramai yang terlibat. Inilah kalau kita ada dapat first hand information yang kita dapat daripada mereka, kita lebih dapat merasakan, appreciate apa yang mereka lakukan. Dan buka puasa terbuka kepada siapa saja, Muslim dan bukan Muslim. Bukan Islam juga dijemput sama-sama. Dan mereka sangat tertarik. Sebab memang masalah kesihatan barat ialah sebab makanan. Sebab kelebihan makanan. Dan Islam memberikan mereka satu bentuk contoh bagaimanakah Islam menjaga kesihatan dalam konteks berpuasa. Fasting yang mereka sebut itu, mereka tak makan nasi je. Minum, mereka minum. Tetapi puasa dalam konteks kita puasa segala-galanya. Dan inilah volunteer, pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar Indonesia, pelajar-pelajar negara Arab,
Turki, mereka bersama-sama untuk menyediakan buka puasa dengan Datuk Bandar London. Datuk Bandar London ialah Sadiq Khan yang merupakan seorang yang sangat pemurah. Dan tuan-tuan tengok di depan Trafalgar Square. Sebelum buka puasa, mereka sediakan makanan seperti ini. Seperti di Madinah, seperti di Masjidil Haram. Dan suasana seperti ini, umat Islam dan bukan Islam sama-sama buka puasa. Dan ini memberikan imej Islam itu kepada bukan Islam. Dan itulah sebab bertambahnya Islam dengan cepat di London. Masjid dibuka dengan cepat, bertambah, dan gereja ditutup satu persatu. Dan inilah Datuk Bandar melihat suasana sebelum berbuka puasa yang pelancong, dan inilah Trafalgar yang terkenal itu. Di situ menjadi tempat buka puasa umat Islam, dan dia menunjukkan bahawa Islam sedang menembusi masyarakat Eropah. Ini Datuk Bandar sekali lagi. Datuk Bandar, dan cukup menarik tuan-tuan. Tower of London, the Tower of London Tower ini digunakan oleh British untuk perancangan menjajah negara bukan Islam. India, Pakistan, Tanah Melayu ketika itu, negara-negara Arab, di sinilah tempat mereka rancang untuk penjajahan. Office pejabat penjajahan mereka. Colonial Office mereka. Dan sekarang telah menjadi tempat tinggal Datuk Bandar Islam. Inilah yang telah bertukar selepas 900 tahun. Kota yang menjadi perancangan untuk menjajah umat Islam telah ditawan oleh Islam. Datuk Bandar menguasainya, dan untuk satu London, dia adalah orang yang bertanggungjawab dalam konteks hal ehwal London. Dan dia adalah seorang Muslim. Kita lihat, ketika bulan puasa lepas, Tower of London telah dijadikan tempat pertemuan pembesar-pembesar Islam dan bukan Islam. Dijemput oleh Datuk Bandar, dan mereka berada di tempat perancangan penjajahan satu masa dulu. Ini suatu benda yang terbalik sama sekali. Selepas ratusan tahun, tempat perancangan untuk menjajah umat Islam sekarang dikuasai oleh umat Islam. Kita lihat bagaimanakah Kristian juga, Yahudi dijemput oleh Datuk Bandar untuk masuk ke Tower London, bangunan yang bersejarah tersebut. Dan gambar ini menggambarkan embassy ini ataupun pusat ini menjemput daripada duta-duta daripada seluruh negara dunia untuk sama-sama buka puasa. Sama ada di Islam atau bukan Islam, Arab atau bukan Islam, mereka sama-sama menikmati buka puasa di tempat perancangan penjajahan satu masa dulu. Terbalik sama sekali. Dan ini merupakan jantung pemerintahan UK yang berada di sini telah ditawan oleh Islam. Ini juga satu pandangan yang sukar untuk kita gambarkan. Buka puasa di gereja. Datuk Bandar dengan Bishop London, rupanya Bishop London ini seorang perempuan. Ini Bishop yang baju merah ini Bishop. Bersama dengan Datuk Bandar anjurkan buka puasa di gereja. Ini saya tak ada komen. Tak ada komen, tetapi dihadiri oleh Muslim dan bukan Muslim. Kristian dan Islam sama-sama buka puasa untuk menggambarkan satu toleransi London di bawah seorang Datuk Bandar Islam. Itu saja. Ini satu perkara yang tidak pernah berlaku. Datuk Bandar ini yang rambut putih macam saya tu Datuk Bandar. Dan sebelahnya adalah Bishop. Dan mereka sebut sebagai multi-faith iftar. Multi-faith iftar yang sama-sama, kita sama-sama nikmati buka puasa. Dan buka puasa tidak ada ibadah, cuma makan. Itu saja. Juga kita lihat Prince Harry dengan isteri juga dijemput untuk sama-sama menikmati buka puasa dengan umat Islam. Prince Charles juga dijemput. Dan Prince Charles juga menjemput umat Islam ke Buckingham Palace untuk buka puasa. Ini sudah jadi satu bentuk toleransi yang sukar untuk kita gambarkan 10 tahun, 20 tahun lepas. Tuan-tuan, Indonesia juga mengadakan pesta di London. Ramai orang Indonesia, tuan-tuan. Orang Malaysia barangkali ramai, tetapi barangkali mereka ada kesatuan yang sangat rapat. Dan mereka ada rendang ketika menyambut Hari Raya dan ketika mereka solat di tarawih di London. Ini persatuan orang Indonesia. Ini persatuan orang Indonesia juga. Mereka bersatu. Kita yang ada di Malaysia Hall tak sah, tempatnya terhad. Yang sekali-sekala kita datang buka puasa di situ, sekali-sekala masa 30 tahun lepas. Tetapi bukan suasana yang kita hadapi seperti ini. Sri Lanka juga buka puasa
duta-duta kita yang Muslim juga meraihkan, meluaskan dan menunjukkan kepada bukan Islam di London untuk sama-sama buka puasa. Ini ialah gambar di London. Mereka buka puasa dan mereka letakkan tempat seperti itu dan sudah menjadi pesta di kawasan kota London. Ini ialah suasana Ramadan lepas. Menggambarkan Islam cukup cepat berkembang. Di Birmingham juga. Dan tuan lihat satu lagi perkara. Ahli Parlimen British. Ahli Parlimen British telah bertambah dengan cepat dan sekarang sudah ada, tak silap saya, 18. Ya, ini semua ahli parlimen yang membawa suara umat Islam ke dalam Parlimen British. Bilangan mereka 18 orang. Datuk Bandar London, Datuk Bandar tentu saya sebut, bandar teman lagi, yang Datuk Bandarnya lah daripada Muslim. Wakil Rakyat ada 18 sudah dapat suara kan. Selama ini hari raya pun mereka tidak cuti, tuan-tuan. Hari raya puasa mereka tidak cuti, tapi sekarang mereka beri hak oleh Islam untuk bercuti raya. Dan suara mereka dibawa oleh 18 orang yang semakin tahun semakin bertambah. Dan inilah suasana kehidupan umat Islam di London. Kita lihat. Sekarang ada, tak silap saya, 9 kota di London yang Datuk Bandarnya Muslim. Antaranya London, Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton, Oldham dan lain-lain. Ada 9 Datuk Bandar. Dan kita lihat peta sebelah kanan menggambarkan umat Islam telah menguasai sebahagian daripada parlimen dan juga Datuk Bandar di London. Ini berlaku dalam tahun 2013, 2023 ini, tapi proyeksi mereka bahawa dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang, Islam bukan lagi asing di bumi penjajah tersebut. Ini ialah hakim yang pertama. Hakim pertama yang memakai hijab di UK. Dan dia dilantik sebagai wakil atau sebagai judge ataupun sebagai hakim sebelum bulan puasa. Dan menempa sejarah Muslim menjadi hakim di London. Dan ini ialah Datuk Bandar satu lagi. Lord Mayor. Saya tak tahu apakah maksud Mayor dengan Lord Mayor ni. Dia lebih tinggi agaknya. Westminster City telah melantik Muslim. Namanya Hamzah. Ini dia. Orang baru 20 tahun. Menjadi ketua Datuk Bandar barangkali. Di Westminster. Dan dia adalah kaunselor yang menjaga wang. Di sana mereka sebut kaunselor untuk chancellor untuk mereka yang menjaga kewangan. Ini ialah suasana yang saya maksudkan tadi. Muslim telah berada dalam High Court. Dan perkara seperti ini tidak berlaku ketika umat Islam dalam 20 tahun lepas. Dan pertama kali, tuan-tuan, Scotland mempunyai Perdana Menteri Islam. Ini dia. Di UK ada 3-4 buah negara. England, Scotland, Wales dan Ireland. Walaupun mereka satu negara, tetapi mereka seolah tiga negara. Sebab itulah Wales hantar satu pasukan bola, England hantar satu pasukan bola, Scotland hantar satu pasukan bola. Mereka seolah tiga negara. Walaupun mereka satu negara, mereka tipu dunia. Tetapi apa yang sebab sini ialah Perdana Menteri yang mereka sebut pemerintah di Scotland ialah Muslim, iaitu Hamzah Yusuf, telah dilantik sebagai Scottish Prime Minister. Dan ini ialah satu perkembangan yang berlaku menggambarkan Islam dari segi kuantiti telah berkembang dengan cepat. Dan mereka yang meluk Islam bertambah dengan cepat. Dan sebagai contoh, wanita ini ialah mereka yang menentang Islam datang ke Afghanistan untuk melihat kejahatan Islam. Kita bagi ruang untuk azan itu. Atau teruskan. Okay, sementara itu saya sebut. Dia datang ke Afghanistan untuk melihat kejahatan Taliban. Dia ditangkap oleh Taliban. Namanya Yvonne. Dia ditangkap oleh Taliban, diberikan layanan seperti tetamu. Kemudian dibebaskan oleh Taliban dan dia memeluk Islam dalam penjara. Selepas dibebaskan oleh Taliban, pemberita datang memberitahu bagaimanakah jahatnya Taliban. Dia beritahu, orang yang paling baik saya temui dalam sejarah hidup saya ialah Taliban. Yang kamu kata orang yang jahat, Taliban ini jahat membunuh orang, dialah yang menunjukkan sifat Muslim yang sebenarnya sehingga saya telah tertawan dan saya memeluk Islam sebab Taliban. Saya ditangkap di Taliban dan saya mendapat Islam daripada Taliban.
Sedangkan di barat digambarkan Taliban adalah makhluk yang sangat jahat. Dan saya saksikan bahawa Taliban, mereka sangat miskin. Ketika mereka memasak, mereka berikan makanan pada saya lebih awal. Lepas saya makan, mereka berebut makanan. Lepas bekas makanan saya, mereka berebut sama mereka untuk makan. Makanan pertama, mereka beri pada saya. Dan saya tidak pernah saksikan kebaikan seluruh Eropah. Dan itu sebab hati saya tertawan. Dan dia Islam. Yibon, dia datang ke Malaysia banyak kali. Dan tokoh-tokoh Islam di England cukup ramai. Dan kadang-kadang kita menjadikan mereka sebagai panduan kita. Inilah di antara tokoh-tokoh yang hebat. Antaranya Charles Eaton, Martin Link, intelektual kita, Iman Batts dan Abdullah Quillen. Tokoh-tokoh yang mereka tuan tak pernah kenal. Mereka lah yang berjuang sejak daripada satu kurun lepas dalam perjuangan Islam di London. Dan Martin Link ialah tokoh intelektual kita yang barangkali antara terbaik dunia ini. Dan buku yang ditulis tentang The Life of Prophet Muhammad, antara buku sirah bagi Rasulullah yang terbaik dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan untuk melihat sebab banyak sejarah bagi Rasulullah yang ditulis oleh orientalis yang ada distortion. Mereka putarkan wajah yang baik. Tetapi antara tulisan tentang sirah Rasulullah ditulis oleh Mr. ataupun Profesor Martin Link yang diambil daripada sumber yang otentik. Kadang-kadang kita tulis sejarah Rasulullah pun kita ambil sumber sekunder. Tetapi dia mengambil sumber yang otentik. Dan itu diangkat sebagai bukunya tentang sejarah Rasulullah sebagai rujukan dalam bahasa Inggeris. Termasuk kita, pelajar kita juga merujuk kepada tulisannya. Dan ini Duta Simon Collins, saya nak ceritakan contoh bagaimanakah mereka yang dihantar untuk strategi mereka, kajian dasar mereka, hantar ke negara Arab sebagai untuk mencari rahsia di Arab Saudi. Dihantar ke Dubai, ke Basrah, Tunisia, Oman supaya dapat rahsia daripada umat Islam. Tiba-tiba dia meluk Islam. Dia menceritakan saya adalah ejen kepada yang dihantar menghantar saya. Tapi saya tidak dapat bohong. Islam telah mencuri, telah membeli diri saya. Dan saya telah dibeli Islam. Dan saya telah tertawan dengan Islam. Dan itu jawabannya. Ini ialah Syekh Abdul Hakim Murad, intelektual muda yang sekarang sedang aktif di UK. Dan dia juga adalah seorang mu'alaf. Kadang-kadang kita hanya belajar dengan mu'alaf. Kita Islam sepanjang zaman. Tetapi kita belajar dengan mu'alaf sebab mereka, apabila mereka terima Islam, mereka merasakan kemanisan Islam yang luar biasa. Kita kadang-kadang kita merasakan Islam sudah tidak manis. Segala-gala Islam kita merasakan menyusahkan kita. Sedangkan orang yang menerima Islam, mereka merasakan kemanisan Islam. Dan itulah yang mereka tunjukkan dalam intelektual mereka, dalam tulisan mereka dan sebagainya. Dan saya nak sebutkan seorang tokoh ekonomi, iaitu Profesor Dr. Ian Weber, yang dialah yang merancang bajet UK setiap yang diluluskan dalam, dia ketua bajet UK di dalam konteks untuk penyediaan pembelanjaan di UK. Dan dia mengatakan masalah sekarang dunia ialah disebabkan oleh kapitalis. Kapitalisme lah yang menyebabkan menghamba manusia. Dan di sebalik kapitalisme ialah riba. Dan penyelesaian kepada ekonomi hari ini ialah wahallahul bai'a wa haramar riba. Yang Allah sebut dalam Islam, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba interest lah yang menjadi malapetaka dalam dunia hari ini. Disebut oleh Profesor Ian Weber. Dan dalam satu seminar, dia mengucapkan syahadah. Sebab dia mengatakan tidak ada penyelesaian ekonomi dunia hari ini, tidak boleh diselesaikan lagi. Apabila kita bergantung pada kapitalisme barat, maka kita semakin terikat ekonomi. Dan jalan keluarnya satu-satunya lah Islam. Sebab ekonomi yang mencekam manusia hari inilah riba. Dan dia mengucap syahadah dalam satu seminar. Dan kita lihat dalam seminar tersebut, selepas dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia ambil wuduk yang pertama. Menggigil tangannya mengambil wuduk. Dan dia menangis ketika dia mengambil wuduk. Dan itulah Profesor Ian Weber daripada pakar ekonomi mengatakan bahawa tidak ada penyelesaian lain kecuali Islam. Dan itulah sebabnya Islam diperkenalkan di kalangan intelektual. Dan intelektual lah yang mengembangkan Islam di England. Dan kita lihat revert ataupun mereka yang meluk Islam semakin bertambah. Disebabkan Islam diperkenalkan dengan cara yang intelektual. Selama ini mereka dimomokkan dengan keganasan Islamophobia dan sebagainya. Muhammad Salah juga, pemain bola sepak, juga menginspirasikan pada pemuda-pemuda. Sebab setiap kali dia jaring gol, barangkali dia bersetuju. Dan ini menimbulkan tanda tanya kepada peminat bola sepak. Dan antaranya, Ben Bird ini, dia meluk Islam sebab dia tertarik dengan sifat
Muhammad Saleh sebagai duta dalam bola sepak, dia menunjukkan bahawa tokoh ini atau pemain ini memberikan contoh kepada pemuda barat. Faktor yang penting ialah Raja Charles. Raja Charles dibenci oleh seluruh orang England sekarang. Mereka telah mengatakan bahawa Raja Charles tak layak menjadi raja kami. Sebab apa? Sebab sikap lunak Charles kepada Islam. Itu sebab mereka bangkit untuk menafikan Charles ketiga menjadi raja mereka. Dan mereka sekarang masih membantah. Tak pernah orang England membantah raja mereka, kecuali Charles yang ketiga. Sebab Charles sangat rapat dengan Islam. Charles selalu melawat masjid, memberi sumbangan pada bulan puasa kepada tokoh-tokoh tarikat. Charles sangat tertarik dengan tarikat. Dan tarikat yang dikembangkan oleh Alawiyah dan yang dibawa oleh gurunya ialah Martin Link. Martin Link tadi ialah guru Charles. Oleh sebab itu dia dengan Martin Link sangat rapat. Dan dia sangat rapat dengan intelektual Muslim. Itu yang tidak dilaporkan. Dan ini menyebabkan kita lihat bulan Ramadan selalunya ketika dia menjadi Prince of Wales sebagai Putera Mahkota, dia menjemput intelektual Muslim untuk buka puasa di Buckingham Palace. Mereka tidak tinggal di Buckingham Palace, tapi itulah istana resmi mereka, dan putera ini menjadikan Buckingham Palace untuk tempat buka puasa. Ini tidak dilaporkan oleh media. Dan tuan-tuan, kita lihat umat Islam di masjid kita, utama di London, penuh ketika bulan puasa, dan umat Islam di UK sekarang telah mencapai 4 million. Dan bertambah setiap masa dan ketika. Dan inilah kita lihat statistik Islam di England. Walaupun dia satu percentage yang kecil, yang pada tahun tersebut pada 56% saja, tetapi dia telah berkembang dengan cepat. Walaupun dari segi berjumlah, tetapi jumlah pertambahan Islam ialah terpaling cepat di Eropah. Mereka buat satu simulasi. Mereka mengatakan Islam dengan Kristian akan bertemu pada tahun 2070. Islam akan mengatasi Kristian sebagai agama terbesar Eropah pada 2070. Sebenarnya pada tahun 2016 Islam telah mengatasi Kristian. Vatican mengeluarkan statement Islam surpasses Roman Catholic as world largest religion. Dikeluarkan oleh Vatican. Vatican keluarkan statement bahawa mulai tahun 2016 Islam telah mengatasi penduduk Kristian di dunia. Benar seperti Allah sebut tadi, liyuzhiru 'alal dini kullih. Islam akan mengatasi segala agama. Dan kita lihat dari segi pertambahan, kadar pertambahan Islam di dunia paling cepat. Dan ini dilakukan oleh Pew Research Center, dan perkembangan umat Islam sangat-sangat cepat berbanding dengan seluruh agama lain. Benar apa yang Allah sebut tadi, apa yang kita baca, Islam akan prevail. Dan kita lihat satu lagi fakta. Kanak-kanak bayi yang dilahirkan di London, di UK, yang paling popular, just imagine, Muhammad. Di UK, yang paling popular nama ialah Muhammad. Mengalahkan William, mengalahkan John. Nama yang paling popular di England sebelum ini William. Tetapi diambil oleh Muhammad. Ini satu perkara yang barangkali tak pernah berlaku. Menggambarkan Islam begitu banyak, cepat berlaku. Ini tuan-tuan. Anak pada tahun 2014 yang paling popular nama di England ialah Muhammad. Diikuti Oliver, Jack, Noah dan lain-lain. Dan yang perempuan pula, nama yang paling tinggi, yang paling ramai di UK ialah Sofia. Sofia ini digunakan umat Islam dan juga pakai Islam. Sofia digunakan Islam dan pakai Islam. Tapi Islam lebih banyak. Menggambarkan sesuatu yang boleh kita lihat daripada statistik yang ditunjukkan oleh Jabatan Perdana mereka. Kita lihat 20 nama yang paling popular bayi dilahirkan. Dan Muhammad ialah bayi yang nama yang paling popular pada tahun 2021. Tadi pada tahun 2014 Muhammad paling tinggi, paling banyak nama bayi yang dilahirkan. Kemudian tahun 2021 Muhammad top lagi. Kemudian perempuan juga masih Sofia. Kemudian Noah nombor 2. Kemudian Theo, Leo, Oliver dan sebagainya. Itu pada tahun 2022 pun Muhammad masih top lagi. 2014, 2000
15, 16, 17, 18 sampai 21 sampai 22 Muhammad masih top nama di England. Maksudnya Islam berkembang dengan cepat. Dan kita lihat di Belanda. Belanda adalah tanda negara yang mencadangkan supaya Islam diharamkan. Negara yang mencadangkan supaya Islam diharamkan telah mencatatkan Muhammad yang bayi lahirkan Muhammad tempat kedua di Netherlands. Dan Muhammad tempat kedua, nama paling popular di Belanda pada tahun 2022 menggambarkan sesuatu. Kalau di UK nombor 1, di Belanda nombor 2. Sedangkan Belanda sangat musuh Islam dan salah seorang daripada wali kota dia, mayor dia ataupun datuk bandar dia ialah sebagaimana di London juga seorang Muslim, namanya lah Abu Talib. Abu Talib ialah datuk bandar kota Rotterdam. Rotterdam datuk bandarnya Muslim, tuan-tuan. Nama di Rotterdam Muhammad paling popular, tetapi di seluruh Belanda Muhammad nombor 2. Dan muncul datuk bandar kedua di Belanda. Ini datuk bandar kedua. Namanya Ahmad Marcos. Itulah orang Belanda yang menjadi datuk bandar yang kedua di kota Arnhem. Itulah orang Muslim. Dua orang datuk bandar di Belanda menunjukkan bahawa Islam sedang menembusi masyarakat Belanda. Masyarakat yang sangat benci pada Islam. Dan mereka lah yang mencadangkan supaya Islam diharamkan di Belanda. Tiba-tiba dua datuk bandar mereka telah dilantik pada Islam. Menggambarkan jumlah mereka yang memeluk Islam di Belanda sangat ramai. Tuan-tuan, di Eropah seluruhnya. Tadi England, Belanda. Kemudian di Eropah seluruhnya. Nama Muhammad tempat yang keempat. Seluruh Eropah. Daripada Finland sampai kepada Rusia, sampailah kepada semua yang bersifat Eropah. Nama Muhammad ialah nama yang keempat. Dan Noah juga nama Islam. Dan Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah yang kita dapat salahkan. Dan mereka buat lawak. Hello Muhammad, Hello Muhammad, Hello Mehmet. Nama Muhammad ini banyak berasi. Dan Eropah, Hello Muhammad, Hello Ahmad, Hello Muhammad menjadi satu julukan ataupun satu bahan untuk mereka melawak di Eropah. Seolah-olah Eropah ialah penuh dengan mereka yang bernama Ahmad. Dan inilah yang kita masukkan. Nama Muhammad ialah nama yang paling popular di dunia. Di dunia ini kalau kita lihat nama yang paling popular ialah nama Muhammad. Itu kata Muhammad Ali, saya letakkan nama saya Muhammad Ali. Muhammad ialah nama yang paling popular dunia. Di dalam kelas di sekolah, separuh kelas nama Muhammad. Muhammad Nasir, Muhammad Nazir, Muhammad. Menggambarkan bahawa inilah tokoh teragung dunia. Yang secara simboliknya, nama ini menggambarkan. Nama yang disebut. Pemimpin yang teragung. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka katakan Rasulullah tidak ada anak lelaki. Dan nama Rasulullah akan terputus. Tetapi Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Yang musuh kamulah yang nama terputus. Tetapi nama kamu akan Allah naikkan. Allah berjanji, nama Rasulullah akan disebut dalam surah Al-Nashrah juga demikian. Nama Rasulullah akan diangkat. Benar-benar nama Rasulullah adalah nama yang popular di atas muka bumi. Dan benarlah sekali lagi kita tutup dengan janji Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Dan dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan hak, dengan petunjuk dan agamanya benar, yang bakal mengatasi ke atas seluruh agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan itulah sebagai kesimpulan saya untuk malam ini. Dan saya minta maaf kalau saya tersalah. Dan saya sudah ingin wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.